Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wal khamisu, yang kelima, yang membezakan perempuan dengan lelaki dalam solat ialah jami'u badanil mar'atil hurrati walau saghiratan mumayyizatan auratun fi solah. Semua badan, seluruh badan perempuan yang merdeka, sekalipun dia perempuan yang kecil, kanak-kanak kecil, tapi dah memayyiz adalah aurat. Kalau lelaki yang terpusat dengan lutut saja aurat, tapi perempuan seluruh anggota badannya itu adalah aurat ketika dalam solat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali muka dan dua tapak tangannya. Dua tapak tangannya, zahruhuma wa batunuhuma, sama ada belakang tapak tangan ataupun perut tapak tangan, semuanya tidak aurat. Min ru'usi al-asabi'i ila al-ku'aini. Jadi tapak tangan tu bermula daripada ujung jari hingga ke pergelangan tangan. Jadi itu tidak aurat, boleh dibuka lah ketika dalam solat. Liqaulihi ta'ala, berdasar kepada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka perempuan itu membuka perhiasan mereka melainkan apa yang zahir padanya, yang zahir padanya. Jadi menurut Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, wa huwa al-wajhu wal kaffan. Ma zahara minha tu, apa yang nampak terbuka padanya itu ialah muka dan tapak tangan. Artinya dekat sini, dan jangan dedahkan perhiasan mereka itu, para wanita tu, melainkan apa yang nampak, iaitulah melainkan wajah dan tapak tangan. Wal ammatu walau muba'd karrajuli, manakala hamba perempuan, sekalipun hamba perempuan itu muba'adah, iaitulah separuh anggotanya mereka, separuh lagi tidak mereka, hamba. Itu istilah dalam perhambaan lah. Ada hamba penuh, ada hamba separuh, begitu. Jadi auratnya sama seperti lelaki. Auratuha ma baina surati wa rukbah, iaitulah antara pusat dan lutut. Jadi hamba perempuan, sama ada hamba itu penuh ataupun hamba itu muba'adah, hamba separuh. Ada orang yang bebaskan hambanya separuh badan, ataupun bebaskan tangan saja, bebaskan kaki. Ada sistem perhambaan ni dulu macam tu lah. Jadi itu nama muba'adah. Jadi hukum dia, aurat dia sama dengan lelaki, antara pusat dan lutut. Wa alhaqat birrajuli bijami'in anna ra'sa kullum minhuma laysa bi'auratin. Dan dia diilhaqkan, disamakan dengan lelaki dengan persamaan bahawa kepala bagi perempuan hamba ni tadi dengan kepala lelaki ni tadi tu bukanlah aurat. Sebab itulah bila kepala tu bukan aurat bagi hamba perempuan, macam lelaki juga, maka aurat yang sebenarnya ikut aurat lelaki. Habis. Faidatun, ini satu faedah. As-surratu, pusat. Al-mawdu' alladhi yuqta'u min al-mawdud. As-surrah tu, pusat tu ialah tempat yang dipotong. Tempat yang dipotong, bukan pusat tu dipotong, daripada kanak-kanak baru lahir. Was-surru, yang surru ni ma yuqta'u, yang dipotong. Surrah tu tempat dia. Jadi as-surru ma yuqta'u, apa yang dipotong, min surratihi, daripada pusat dia.
wala yuqalu lahu surrah. Jadi surrun tu tali pusat. Surrun tu tali pusat, itu yang dipotong. Jadi tali pusat tu tidak boleh sebut sebagai surrah. Tali pusat tak boleh sebut sebagai pusat. Dia anna surrah la tuqta kama marra. Sebab pusat tu tak boleh dipotong. Yang potong ialah surru. As-surru dia tu, tali pusat dia tu. Wallahu ta'ala alam. Tanbihun, ini satu tanbih, peringatan. Ini satu peringatan. Okey. Al-khunsa kal-unsa, pondan dua jantina hukum sama macam perempuan. Riqan wa huryatan, sama ada dia khunsa tu, pondan dua jantina itu hamba ataupun merdeka. Okey, fa in iqtasara al-khunsa al-hurru ala satri ma baina surratihi wa rukbatihi lam tasih salatuhu ala al-asahi fi rawdah. Jika merengkaskan orang pondan dua jantina, artinya pondan dua jantina tu kedua-dua kelamin dia hidup, lelaki hidup, perempuan dia hidup, berfungsi. Yang merdeka, jika perempuan dua jantina, pondan dua jantina tadi tu, yang merdeka tadi tu merengkaskan hanya dengan menutup antara pusat dan lututnya saja, tidak sah solatnya menurut kaul yang paling sahih, seperti yang dinukilkan dalam kitab Rawdah Imam Rafi'i. Wal afqah fil majmu' itu apa yang dapat difahamkan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Lisyaki fi satri, sebab wujudnya syak pada nak tutup bahagian mana. Sebab nak kata dia lelaki, dia bukan lelaki sebab alat kelamin perempuan dia hidup. Nak kata dia perempuan, dia bukan perempuan sebab alat kelamin lelaki dia hidup. Jadi yang sahihnya, paling sahihnya menurut Imam Ramli dan Imam Nawawi ialah kira yang jalan selamat ambil aurat perempuan. Wasahhaha fi tahqiqi as-sihhah, manakala pengarang kitab tahqiq mentashihkan, artinya mensahihkan pendapat yang mengatakan sah solatnya kalau pondan yang ada dua jantina itu menutup aurat antara pusat dengan lutut sahaja. Itu dua pendapat lah. Pendapat kedua kata seperti yang dalam kitab tahqiq, kata sah. Pendapat pertama kata tak sah. Wa naqala fil majmu' fi nawaqid al-wudu' an al-Baghawi wa kathirun al-qat'u bihi. Dan Imam Nawawi menukilkan dalam kitab Majmu' dalam bab membatalkan wudu', dan Imam Nawawi nukilkan daripada Imam Al-Baghawi dan daripada banyak para ulama memutuskan bahawa tidak sah solatnya kalau dia menutup bahagian antara pusat dan lutut sahaja bagi pondan ada dua jantina. Kalau pondan tu dia mengaku-ngaku pondan, itu bukan pondan. Pondan dia mesti ada dua jantina yang kedua-duanya function. Kalau dua jantina tapi satu tak function, itu bukan pondan juga. Dia ikut mana yang function. Yang function tu lelaki, dia lelaki, walaupun dia ada dua jantina. Kalau function tu perempuan, dia perempuan, walaupun dia ada dua jantina, dua alat kelamin, tapi mana yang function. Kalau kedua-duanya function, maka dia pondan lah. Itu baru pondan. Pondan khunsa. Baik. Jadi mengapa kata tidak sah solat kalau dia hanya tutup antara pusat dan lutut? Lisyakki fi auratihi, sebab wujudnya syak pada auratnya. Nak kata dia tu lelaki, tidak, sebab kelamin perempuannya hidup. Jadi syak, dia ni lelaki ke perempuan. Jadi bila tak tahu tu, maka ambillah jalan selamat aurat perempuan. Wa qala al-Isnawi, kata Imam al-Isnawi, wa alaihi al-fatwa
itulah dia yang difatwakan menurut mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan kalau pondan dua jantina auratnya seluruh badan. Kalau dia menutup hanya antara pusat dengan lutut, maka tak sah solatnya. Taib. Wa 'alal awwal, kalau berdasar kepada pendapat pertama, iaitulah pendapat kebanyakan para ulama lah, mengatakan batal kalau dia hanya tutup antara pusat dan lutut sahaja. Yajibu al-qada wa in bana zakaran, wajib qada kalau dia solat tutup hanya pusat dan lutut saja, maka solatnya tidak sah dan wajib qada. Sekalipun wa in bana zakaran, sekalipun selepas daripada solat tu tadi tu dia disahkan sebagai lelaki. Masalahnya masa dia tengah solat tu dia masih lagi khunsa muskil, pondan yang dua-dua kelamin dia tu hidup. Kalau selepas tu salah satu alat kelamin itu mati, iaitu alat kelamin perempuan tu mati, yang hidup alat kelamin lelaki saja, tetap juga dia wajib qada, kan? Sebabnya masa dia solat dulu tu dalam keadaan dia pondan lagi dua jantina dia. Selepas itu lain cerita. Baik. Lisyakki halas salatihi, sebab masa dia solat tu dia syak, kan? Dia syak keadaan dia tu, lelaki ke perempuan, sebab masalah alat kelamin tu dua-dua hidup. Wal aula hamlul awwal ala ma idza syara'a fi salati wa huwa satirun baina surrati wa rukbah. Wal aula, dan yang lebih utama ialah dia membawa kes yang pertama tadi tu, iaitulah batal ataupun tak sah solat tadi tu, kepada kes ma idza syara'a fi salah, di mana ia masuk dalam solat wa huwa satirun, dalam keadaan dia hanya menutup antara pusat dan lutut sahaja. Itu dalam kes pertama tu. Yang lebih aulanya, yang lebih bagusnya, dia kata musannif ni, lebih baik kita membawa maksud situasi tadi tu, jika seandainya pondan tadi tu masuk dalam solat dalam keadaan hanya tutup antara pusat dan lutut sahaja. Okey. Wasani, manakala dalam kes yang kedua pula, ala ma idza syara'a wa huwa satirun li jami'i badanihi. Manakala kes kedua, ini yang lebih utamalah untuk penyelesaian ataupun jalan tengah kepada penyelesaian. Ada dua pendapat, kata sah tak sah, sah tak sah. Jadi yang lebih utama baik kita takwilkan dia, kan? Iaitulah yang mengatakan tak sah tu kalau dia memang masuk ke dalam solat tu dalam keadaan hanya tutup antara pusat dan lutut. Manakala yang kata sah tu ialah kita bawa dia punya maksud tu kepada ala ma idza syara'a, masuk ke dalam solat dalam keadaan dia dah tutup seluruh badannya, wang kasyafa minhu, tapi selepas dia tutup seluruh badannya, ada bahagian tubuhnya yang terbuka, kan? Ada bahagian tubuh yang terbuka, bukan pada antara pusat dan lutut lah yang terbuka tu. Contohnya dia punya rambut ke ada terkeluar, kan? Dia punya lengan ke ataupun betihnya terbuka, kan? Ma ada ma baina surah wa rukbah, bahagian badan yang terbuka tu selain daripada antara pusat dan lutut. Jadi dalam keadaan macam tu sah solatnya. Mengapa? Lianna
salatahu qad in aqadat, solatnya sah. Sebab dia dah tutup seluruh badan, kemudian dah solat dalam keadaan tutup seluruh badan tu terbuka. Jadi macam mana tu? Jadi ketika itu sahlah solatnya, cumanya wasyakakna fil mubtil, bila dia terbuka tengah solat tu, adakah dia batal atau tidak? Kita syak, alamak, nak kata batal ke tidak? Nak kata batal, dia bukan perempuan batal lah. Masalahnya dia tu lelaki ke perempuan. Jadi bila dia datang syak, maka ambil kepada asal. Al aslu adamuhu, asalnya tidak batal kan. Asalnya tidak batal. Sebab apa? Pertama, dia dah tutup semua aurat tadi dah. Keduanya, dia sendiri tu tak pasti, dia punya jantina tak pasti kan. Jadi asalnya sah lah, solatnya sah asalnya. Maka bila datang syak, maka dalam kaedah fiqhiyah mengata asyakku yuzal, yang syak tu dibuang, buang lah yang syak tu. Yang asalnya dia tidak batal, maka tak batal. Kesnya apa? Masuk solat tu sah sebab tutup semua seluruh badan dia kecuali muka tapak tangan. Dia terbuka sebahagian anggota badannya tu. Kemudian wa hadzal hamlu wa in kana ba'idan. Jadi takwil yang sebegini sekalipun jauh lah, jauhnya dia punya takwil kan, macam tak kena je kan. Fahuwa aula, tapi dia lebih baguslah untuk kita menyatukan antara dua pendapat yang berbeza. Ada yang mengatakan tak sah solat, ada yang mengatakan sah solat. Sebab ada kaedah mengatakan al-jam'u bainan naqdaini, menggabungkan antara dua pendapat yang berbeza itu mustahabun, itu lebih disukai. Jadi fahuwa aula itu lebih aula lah daripada kita tolak satu pendapat. Jadi kita takwilkan dia supaya dia boleh sesuai, daripada tanaqud, daripada kita biarkan dia berlawanan, bercanggah antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kama marra, dulu kita dah bincangkan masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Akan datang faslun fima yubtilu as-salah, perkara yang membatalkan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.